Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya binti Abu Samah, memegang nombor matrik A173945, merupakan pelajar tahun akhir bagi program pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Tinjauan Literatur Kaedah Terjemahan Ayat Istifham Bahasa Arab ke Bahasa Melayu dalam Surah Yusuf. Pengenalan. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni 1998, menterjemahkan Al-Quran bererti menukilkan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Manakala Husain Az-Zahabi 1996 pula menjelaskan bahawa menterjemahkan Al-Quran adalah yang pertama mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa menerangkan makna daripada bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung dalamnya dengan menggunakan bahasa lain. Ringkasnya, menterjemahkan Al-Quran adalah memindahkannya daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran selain bahasa Arab. Dengan demikian, secara literalnya, menterjemahkan Al-Quran terdiri daripada pelbagai model dan kaedah. Sama ada menterjemahkan dengan memperhatikan kesesuaian makna ataupun hanya sekadar menyalin ke dalam bahasa lain. Penyataan masalah. Dalam bidang penterjemahan, terdapat pelbagai kajian ilmiah yang dilakukan oleh para sarjana terjemahan. Antara topik yang menjadi perbincangan para ilmuwan ini adalah mengenai ayat istifham. Edi Nurdianto 2016 dalam kajiannya menyatakan bahawa uslub istifham berkait rapat dengan ilmu balaghah, yakni kajian yang menitik beratkan pada keindahan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab memang memiliki keistimewaan dari segi estetika bahasanya. Uslub istifham dalam ilmu ma'ani memiliki makna-makna tertentu mengikut siyak atau konteks ayat. Istifham yang difahami dengan mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui mengandungi pengertian bahawa sebuah pertanyaan diberikan hanya untuk mencari ilmu daripada orang yang ditanya. Kajian ini pula terdiri daripada dua objektif kajian. Objektif yang pertama, mengenal pasti dan melihat kajian terdahulu dalam bidang penterjemahan Al-Quran, khususnya terjemahan uslub istifham. Objektif yang kedua, meninjau kajian yang belum dijalankan yang berpotensi untuk dibuat kajian baharu yang boleh memberi sumbangan kepada bidang penterjemahan Al-Quran serta memenuhi keperluan kajian semasa. Seterusnya, metod kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian kepustakaan untuk mendapatkan data. Kaedah kepustakaan diaplikasikan di dalam kajian ini bagi mengumpul data dan maklumat melalui penyelidikan ke atas dokumen dan bahan-bahan yang boleh didapati secara atas talian dan perpustakaan. Seterusnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Seterusnya, dapatan dan perbincangan. Tinjauan literatur ini terbahagi kepada 3 tema, iaitu yang pertama, metod analisis teks Al-Quran, tema yang kedua, ayat pertanyaan dalam Al-Quran, dan yang terakhir, analisis makna ayat istifham dalam Al-Quran dari sudut balaghah Arab. Tema yang pertama, metod analisis teks Al-Quran. Kajian bertajuk Teknik Soalan dalam Uslub Istifham Al-Quran, karya Nurhayati Hashim 2018, membincangkan tentang teknik penyoalan dalam ayat tanya uslubul istifham Al-Quran serta teknik ayat tanya dalam proses kognitif, psikomotor dan efektif. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji kaedah penyoalan yang terdapat dalam uslub istifham Al-Quran. Kajian ini juga menganalisis uslub istifham yang terdapat dalam surah Al-Baqarah bagi menentukan teknik penyoalan yang digunakan dalam uslub istifham. Analisis yang dipilih oleh beliau adalah berdasarkan analisis tematik uslub istifham, jenis soalan, kaedah penyoalan dan tahap pengaruh soalan terhadap proses kognitif dan aras kognitif Al-Quran. Daripada kajian, didapati setiap kata tanya adawat istifham mempunyai tahap kebolehan berfikir yang tersendiri.
Namun, melalui pelbagai gaya bahasa, ia mempengaruhi tahap yang lebih kompleks. Tema yang kedua, ayat pertanyaan dalam Al-Quran. Nikmatul Lisanah, Hasan Busri dan Retro Purnama Irawati 2021 dalam kajian yang bertajuk Kata Tanya Istifham dalam Al-Quran Juzuk 20, Analisa Semantik, menjelaskan tentang jenis-jenis dan fungsi kata tanya istifham yang terdapat dalam Al-Quran pada Juzuk 20. Kajian ini dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan teknik persampelan bertujuan atau perspective sampling. Hasil kajian menunjukkan bahawa 32 data berbentuk adawatul istifham, antaranya ialah hamzah, man, hal, ma, aina, kaifa, maza, dan ayyana yang terdiri daripada 26 data istifham majazi dan 8 istifham hakiki serta ia dibahagikan kepada 9 fungsi dan objektif istifham. Bagi tema yang terakhir adalah analisis makna ayat istifham dalam Al-Quran dari sudut balaghah Arab. Kajian Shirley Ayu Sasmita 2018 yang bertajuk Uslub Istifham di dalam Al-Quranul Karim Juzuk 8 dan 9 dan implikasinya terhadap pengajaran ilmu balaghah ada menerangkan tentang makna uslub istifham. Selain membawa maksud ayat tanya, ia juga memberi pelbagai pengertian dari sudut ilmu balaghah. Terdapat 10 uslub istifham pada 54 ayat di Juzuk 8 dan 9 dalam Al-Quran. Di antara makna balaghah yang terdapat dalamnya adalah al-inkar, an-nafi, at-takrir, at-tawbih, at-tahsir, at-tahkir, al-mahfuzah, at-tamanni, at-taswiyah dan at-ta'zim. Kesimpulannya, ayat istifham merupakan satu topik dalam ilmu balaghah di bawah insya' talabi. Kaedah terjemahan yang digunakan bagi ayat istifham terbagi kepada dua makna, iaitu makna tersurat dan tersirat. Oleh itu, terjemahan ayat istifham bahasa Arab ke bahasa Melayu tidak boleh dipandang enteng berikutan kerana ia tidak boleh diterjemahkan secara harfiah semata, terutamanya melibatkan terjemahan mushaf Al-Quran. Secara keseluruhan, kebanyakan kajian terjemahan lebih menumpukan kajian dalam penterjemahan bagi ayat istifham yang terdapat dalam Al-Quran pada surah panjang sahaja. Tetapi, penterjemahan ayat istifham dalam surah pendek seperti surah Yusuf masih berkurangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tinjauan literatur ini didapati bahawa pelbagai pendekatan yang digunakan dalam terjemahan dan ayat istifham untuk menghasilkan kajian yang terbaik. Kaedah terjemahan yang digunakan boleh diolah semula melalui kepelbagaian bunga bahasa dan padanan makna yang sesuai mengikut struktur ayat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.